Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan apa khabar semua? Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini untuk sesi bengkel online bersama Cikgu Azmi untuk calon-calon SPM tahun 2021. Jadi untuk sesi pada kali ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat popular dalam SPM, iaitu tentang operasi set. Okey, kalau kita lihat sebelum ini, topik set ini sering kali keluar dalam peperiksaan SPM, sama ada di kertas 1 ataupun di kertas 2. Untuk format KSSM kali ini, kita bukan untuk menjangkakan apakah bentuk soalan yang akan keluar khususnya bagi topik set ini. Walau bagaimanapun, kita ulang kaji pada hari ini. Kita buat bengkel khas untuk ulang kaji bagaimanakah pattern soalan set di kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, dan kepada murid-murid juga sudah dibekalkan dengan bahan untuk bengkel pada hari ini. Ada 5 soalan yang kita akan review untuk malam ini. 3 soalannya daripada kertas 2. Saya mulakan kertas 2 dulu. Kemudian kita akan bincang lagi 2 soalan tentang di kertas 1. Okey, jadi ada 5 soalan untuk malam ini. 3 soalan di kertas 2 dan 2 soalan di kertas 1. Baik, sebelum terlupa, diminta murid-murid tuliskan nama penuh dan juga nama sekolah di ruang komen Google Meet untuk tujuan rujukan. Baik, insyaAllah kita akan mulakan kita punya bengkel. Okey. Okey. Kita akan mula soalan pertama. Sekejap Kita tengah. Okey, ini soalan pertama. Okey, soalan ni saya ambil daripada kertas percubaan SPM negeri-negeri. Ada daripada negeri Kedah, Terengganu, Sarawak, Kelantan dan sebagainya lah. Jadi kita hanya bincangkan 2-3 soalan, nak tengok pattern soalan tu dan cara jawab dia begini. Okey, cara jawab bagaimana dan berapakah pemarkahan yang diberikan untuk setiap soalan. Baik, kita pergi soalan pertama. Operasi set ini di kertas 2 ini biasanya menyumbang berapa markah? 3 markah. Kebiasaannya lah, kalau untuk KBSM dia akan menyumbang sebanyak 3 markah. Walaupun 3 markah, ianya sangat penting kerana setiap markah dalam matematik ini sangat berharga. Okey, untuk kita pastikan markah kita tak jatuh terlalu teruk dan pastikan markah kita tu berada dalam keadaan yang selesa. Jadi antara topik yang anda sebenarnya boleh skor ialah topik set ini. Okey, mungkin ada pelajar yang kata topik set ni susah nak faham. Tapi sebenarnya topik set ni adalah topik yang sebenarnya senang untuk kita skor. Dia tak susah mana, insyaAllah boleh buat. Okey, kita tengok soalan pertama. Gambar rajah van di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semester P, okey, kesatuan Q, kesatuan R. Okey, ini adalah set semester. Bagi siapa yang mungkin terlupa, set semester tu adalah set yang keseluruhan, jumlah keseluruhan. Okey, jadi kita ada set semester situ, P kesatuan dengan Q, kesatuan dengan R. Kalau simbol dia begini adalah persilangan, maknanya benda yang sama lah. Kalau macam ni maksudnya keseluruhan, kita ambil semua. Itu untuk revision. Kena ingat 2 simbol ini supaya kita tak terkeliru. Baik, pada rajah itu dia dah sediakan rajah dah. Biasanya macam ni lah, dia akan sediakan rajah dan kita tinggal nak melorek. Okey, melorek kawasan yang dimaksudkan dalam soalan. Ada kemungkinan pula akan keluar dalam soalan SPM, dia dah siap lorek dah. Dah siap lorek, kita bagi tahu apakah bentuk set yang berlaku. Yang tu belum pernah keluar lagi dalam SPM. Setakat ni lah. Kalau nak tengok pattern 5 tahun kebelakangan ini, pattern dia begini. Dia akan bagi rajah dan kita akan melorekkan berdasarkan soalan yang dia bagi tu. Soalan berdasarkan set yang dia bagi. Tapi belum lagi pernah keluar. Dalam 5 tahun ni, dia bagi rajah, dia suruh bagi tahu apakah bentuk set. Tapi kita kena standby lah mulai sekarang. Okey, sebab dalam SPM ni dia boleh bagi pelbagai soalan. Okey, jangan kita anggap kita dah faham yang ni, itu confirm dah kita boleh buat. Tak, kita kena cuba soalan lain. Anda kena mencari soalan lain, mencuba sampai anda faham macam mana nak jawab. Okey? Baik. Kita diberi soalan pertama iaitu P, yang tanda ni maksudnya P prime. P tanda ni kan, kita panggil dia P prime lah, ataupun dalam istilah mudahnya adalah P pelengkap selain P. Okey, tapi nak short form kita panggil dia P prime lah. Saya panggil dia P prime, P tanda ni maksudnya selain P.
Okey, mungkin di sekolah cikgu-cikgu dah ajar cara, banyak cara lah. Ada cara macam-macam cara kan. Yang paling popular adalah cara label nombor. Itu biasa cikgu ajar di sekolah. Tak apa, kita review. So hari ni saya akan tunjukkan dua kaedah. Pertama, kaedah nombor, dan satu lagi kaedah tanda. Okey. Nanti anda akan buat kesimpulan yang manakah kaedah yang sesuai untuk anda gunakan bagi menghadapi SPM. So dalam matematik ni dia ada banyak perkongsian. Dia ada banyak cara. Matematik bukan melibatkan satu cara je atau satu kaedah. Matematik boleh diselesaikan dengan pelbagai cara. Jadi terpulang kepada anda untuk memilih cara yang mana yang lebih sesuai. Yang penting anda faham dan boleh buat untuk setiap soalan yang dikemukakan. Baik, kita ada P tanda P prime. P prime bersilang dengan R prime. Okey, kalau kaedah nombor, langkah pertama sekali yang harus anda buat adalah melabelkan nombor di setiap kawasan. Kawasan mana? Okey, kawasan yang tertutup. Okey. Dekat sini saya labelkan sini. Ni satu. Sebab ni kawasan yang kalau saya buat macam ni kan. Ni kawasan pertama Kawasan tu tertutup. Satu tu maksudnya daripada semua kawasan yang saya lorek tu, tu satu. Okey. Lagi saya nampak yang tertutup, ni dua. Lagi, ni tiga. Lagi, ni empat. Ni lima. So ada 5 kawasan. Dan nak melabel ni pula tidak semestinya mula pada satu dari belah kiri. Anda boleh mula pada sebelah kanan. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Yang penting anda faham macam mana gunakan kaedah nombor. Tapi kalau saya gunakan daripada kiri lah. 1, 2, 3, 4, 5 tu mula pada kiri ke kanan. Okey. Jadi sekarang bila dah label kawasan, kita akan senaraikan dulu unsur bagi set PQR. Jadi cara ni agak panjang sedikit. Tapi insya-Allah siapa yang guna cara ni, dia tidak akan melakukan kesilapan. Okey, jarang kita dengar pelajar melakukan kesilapan bila dia faham cara guna kaedah nombor ni. Cuma ada jugalah yang berlaku kecuaian tu biasa Kecuaian tu biasa. Walaupun pelajar pandai pun dia tetap akan melakukan kecuaian. Yang tu anda harus sentiasa berwaspada dan berhati-hati. Okey? Sebab kecuaian boleh berlaku pada bila-bila masa. Okey, baik. Apa nak buat bila kita dah buat senarai nombor ni? Kita akan senaraikan nombor itu mengikut huruf. Jadi yang pertama kita ada P kan. P biasa dulu P biasa. Nombor dia adalah 1, 2. Betul tak? Ni P ni P. Ini kawasan bagi P. Bulatan ni P. Jadi nombor yang ada 1 dengan 2 je lah. Boleh Sekejap ada orang masuk. Okey, sekejap ada orang masuk. Sekejap saya nak okey. Okey, baik. Kemudian selesai P pula, kita akan senaraikan untuk Q. Okey, Q Okey, Q, tengok Q pula. Q, saya padam yang ni. Q yang segi 4 ni. Kan? Nampak? Segi 4. Segi 4. Walaupun ada sebahagian kawasan Q tu masuk kawasan R, tapi kita nak Q kan? Jadi semua tu kena ambil juga. Jadi kawasan bagi Q adalah 2, 3 dan 4. Okey? Itu kawasan Q. Lepas tu apa nak buat? Kita senaraikan kawasan bagi R. Ini kawasan R. Yang bulat ni. Okey? Jadi saya buat kat sini R sama dengan 4 dan 5. Jelas Jadi kita senaraikan mengikut nombor yang telah kita labelkan. Okey. Jadi sebenarnya bergantung kepada dekat mana kita labelkan macam mana. Ada orang dia label macam ni. Ada orang dia label macam ni. Dia terbalik je Sekejap. Tak boleh padam pula. Sebentar. Tak tahu kenapa dia tak boleh padam. Okey. Ada orang dia label macam ni. Ada orang dia label 1, 2, 3, 4. Dia terbalik tau. Tak kisahlah. Yang penting kita tahu nombor yang kita labelkan tu. Okey? Yang nombor tak penting. Yang penting kita tahu macam mana nak gunakan nombor yang kita labelkan tu. Okey, selepas itu apa nak buat? Saya labelkan untuk P prime pula. P prime maksudnya selain P. Kenapa saya kena labelkan P prime? Sebab dalam soalan dia tanya pasal P prime. Kan? Jadi kita buat P dulu, lepas tu kita buat P prime. P prime maksudnya selain P.
Tadi kita dah labelkan ni kan. 1 ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Jadi apa nak buat? P prime maksudnya selain P. Tengok saya buat sekali lagi dia punya sempadan P. Ini P tau. Yang merah ni adalah P. Ni adalah P. Selain P yang di luar kawasan merah tu, iaitu 3, 4 dan 5, betul? 3, 4 dan 5. Itu adalah maksudnya P prime. Di luar kawasan bulatan P. Okey, 3, 4, 5 tu. Okey, satu lagi nak kena buat adalah R prime. Okey, R prime. Okey. Tengok yang warna merah ni. Saya bulatkan yang bulatan R ni. Kan? Ni. Maksudnya R prime maksudnya selain R. Selain bulatan merah tu. Jadi kita ambil 1, 2, 3. Okey? Boleh? Jadi kita dah senaraikan nombor-nombor mengikut set yang telah diberikan. So, dalam soalan tadi dia kata apa? Dia kata dia nak P prime persilangan dengan R prime. Persilangan kat sini maksudnya apa? Maksud dia adalah benda yang sama. Ni. Benda yang sama. So, kita tengok mana? Tengoklah yang ni. Ni P prime. Yang ni adalah R prime. Okey? Mata kita halakan pada P prime dengan R prime saja. Tengok. Bila dia kata persilangan, maknanya benda yang sama. Bila benda yang sama, cuba tengok nombor tu. Manakah nombor yang sama? Nombor yang sama adalah 3 saja, betul tak? Ni, 3 dekat P prime, dekat R prime pun ada 3P. Ada 3 juga. Dekat P prime pun ada 3, dekat R prime pun ada 3. Itu je yang sama. Oleh kerana itu saja yang sama, maka kita akan lorekkan yang 3 saja. Maka yang 3 inilah kawasan yang kita cari. Okey? Itu jawapan dia. Maka ini akan bawa markah sebanyak 1 markah. Soalan 1 biasanya soalan A tu 1 markah. Soalan B barulah 2 markah. Total markah 3. Okey. Antara kesilapan pelajar ialah melorek itu melebihi kawasan yang digunakan. Contoh, dia dah tahu dah kawasan tu memang kawasan 3. Dia lorek macam mana tahu? Dia buat macam ni. Nampak? Nak cepat kan? Nak cepat sampai terlorek lebih ni. Yang ni menyebabkan markah anda hilang. Sebab anda telah melorek kawasan 2. 2 tak masuk dalam kita punya jawapan. Jadi pastikan lorekan tidak melebihi kawasan yang kita nak. Okey? Seandainya kalau murid dia lorek macam ni je, pun dapat markah. Sebab itu pun dikira sebagai tanda. Okey? Tapi sebaiknya bila kata loreklah dengan sebaiknya. Buatlah macam ni. Lebih baik. Okey? Lagipun tak banyak masa yang diperlukan. Dan tidak perlu pula kita mewarna. Sebab ada saya tengok calon SPM, dia mewarna. Mewarna ni saya tak galakkan sebab ini hanya membuang masa. Dia mewarna tau. Dia warna. Dia colour semua ni. Dia colour sangat membuang masa. Jangan. Okey? Saya minta anda tak perlu kita mewarna. Cukup sekadar kita melorek saja. Ingat pesanan saya, lorek kawasan tu biar sederhana saja, jangan sampai terlebih masuk kawasan lain. Double check dulu sebelum kita pergi soalan lain. Mesti double check dulu. Betul tak aku buat ni? Okey? Dan saya nasihatkan juga nombor-nombor yang kita senaraikan ni, cuba semak sekali lagi. Semak 2 kali baru kita tengok untuk lorek. Sebab ada kes di mana calon tersilap melabel, tersilap meletakkan huruf pada meletakkan nombor pada huruf, menyebabkan salah lorekannya. Contohnya macam ni kan, kita ada 2, 3, 4. 4 ni dia terlupa nak letak. Contohnya 4 terlupa kan, habislah, salah. Mesti salah. Jadi pastikan bila kita dah label, pastikan kita tengok, double check dulu, baru kita mula melorek. Okey, kita tak nak berlaku kesilapan ataupun kecuaian. Okey, itu kaedah pertama, menggunakan kaedah nombor. Okey, kaedah kedua ialah kaedah tanda. Cuba dah balik semua ni. Kaedah tanda ni dia tak perlukan melabel nombor, hanya tanda saja. Okey, beri perhatian kaedah tanda ni. Okey, oleh kerana dia kata dia nak P prime bersilang dengan R prime kan. Okey, kita buat yang pertama dulu. Yang pertama yang ni. Ni yang pertama.
Ini P prime. P prime P prime. Okey, di manakah kedudukan P prime? Tadi saya bagi tahu kan, P prime adalah selain daripada P. Ni P, ni P. Yang saya bulat ni adalah P. Ni adalah P. Kalau P prime maksudnya selain daripada kawasan merah tu. Okey, maksudnya ni semua P lah, ni semua P. P prime yang sini. Ni semua P prime. P prime selain P. Boleh faham Okey, baik. Semula. Bila kita dah tahu dah P prime kawasan itu, kita apa nak buat tau? Tandakan dengan tanda tik. 1 2 3. Tanda tik. Okey, pada kawasan P prime selain P. Okey, selesai. Sekarang saya nak buat untuk R prime. Ini R prime ni. R prime saya buat kawasan dia, ni kawasan R. Saya kena buat macam ni supaya ramai, sebab ada pelajar yang masih keliru lagi. Ni R. Ni R biasa R biasa. Kalau R prime yang selain R tu, di luar kawasan merah. Jadi R prime sini. Ni kawasan R prime. Yang ni. Ini semua kawasan R prime. Di luar kawasan R. Maksudnya selebih apa ataupun selain R. Itu kawasan biru tu. Okey, apa nak buat? Tanda tik juga. Tanda tik juga untuk R prime. 1 2 3. Nampak? Okey, sekarang cuba perhatikan. Ada tak tempat yang saya tanda tik 2 kali? Nampak tak? Adakah anda nampak? Ada satu tempat yang saya tanda tik tu 2 kali. Kat mana? Sini kan? Maka itulah jawapan dia. Sama tak yang tadi? Sama tak yang tadi? Sama kan? Sama. Maksudnya sama. Tadi kaedah nombor pun kita dapat jawapan tu. Kaedah tanda pun dapat yang ni. Cuma kaedah tanda pada saya, kaedah tanda lebih mudah, lebih cepat, tanpa kita perlu senaraikan nombor. Sekali lagi Okey Sebab tak apa, saya buat sekali lagi bagi anda faham. Sekali lagi Okey, ini kaedah tanda tau. Okey, pertama saya nak buat P prime dulu. P prime adalah selain P. Jadi saya tik kat sini, tanda tik 1 2 3. Saya tik pada kawasan selain P. Itulah dia. Okey, lepas tu saya nak buat R prime pula. R prime adalah kawasan selain R. Jadi saya tanda tik juga pada kawasan selain R, iaitu ini 1 2 3. Okey, so kita ambil yang mana? Kita ambil kawasan yang double tik, kan? Double tik tu. So inilah jawapan kita. Okey, dah siap. Okey, markah pun sama 1. Okey. Ataupun ada murid dia tak perlukan kaedah pun, dia tengok je dah faham. Okey, terpulang, tak ada masalah. Okey je, tak ada masalah. Sebab apabila kita senaraikan nombor tadi tu, itu tak ada markah. Okey, tadi kan kita buat senaraikan 1 2 3 4 5 tu kan. Lepas tu kita senaraikan pula nombor dia kan 1 2. Yang ni semua tak ada markah. Tak ada markah. Hanya untuk panduan kita je. Okey, siapa yang lorek betul, dia dapat markah. Okey, jadi siapa yang rasa dia tengok, dia faham, dia terus buat, okey, fine, terpulang, boleh teruskan. Okey Okey, baik, kita pergi soalan yang kedua. Soalan kedua dia nak balik sekejap. Dia nak P kurungan kesatuan R untuk kurungan bersilang dengan Q prime. Okey, ni soalan dia. Okey, so apa nak kena buat? Apa nak kena buat? Kita tanda Okey, pertama sekali saya nak buat P kesatuan R. Okey, yang ni dulu. Bila kita berdepan dengan kurungan, kita kena buat kurungan dulu. Yang ni. Ni ada kurungan kan? Sebab tu kita kena buat kurungan dulu. Okey. Apa maksud P kesatuan R? Maksudnya P dengan R kita akan tanda sekali. Kawasan P dengan kawasan R kita akan tanda sekali. Okey. Jadi saya tandakan kawasan P Kawasan P ni kawasan P 1 2, betul kan? Kawasan P Okey. Okey, kejap. Oh, kejap, ada soalan. Silakan Nur Ain Zuraikha. Ada nak tanya ke? Silakan. Ada nak bertanya? Tak ada? Kalau nak tanya silakan angkat tangan, saya akan cuba jawab soalan Baik. Sambung balik Saya nak buat P dulu. Jadi P tandakan ni lah 1 2 ni. Lepas tu kawasan R. Kawasan R ni lah 1 2. Boleh? Ini saya dah buat untuk yang ini. P kesatuan R. Kawasan P pun saya tanda, kawasan R pun saya tanda. Okey, lepas tu saya nak buat apa?
Tandakan kawasan Q prime pula. Q prime maksudnya selain Q. Selain Q. Okey, baik. Perhatikan betul Q ni tau. Ni Q. Ni Q segi 4 ni. Ni adalah Q. Segi 4 ni adalah Q. Q prime maksudnya selain daripada segi 4 hijau tu. Okey? Jadi untuk Q prime maksudnya sini satu, sini satu. Boleh? Itu adalah Q prime. Okey, sekarang nampak tak? Ada tempat yang saya tandakan dengan double tick. Nampak kan? Itulah jawapan kita. Okey, jadi jawapan kita adalah di sini. Lorikkanlah semua ni. Okey. Tak apa, tanda tick tu tak payah padam tak apa. Biar dalam jawapan tak apa. Okey, yang penting ada lorikan ni. Buat lorikan siap-siap. Dah. Markah apa? Markah dia adalah 2 markah. Kalaulah anda lorik satu betul, kan? Yang ni je betul. Tapi yang ni salah. Tetap dapat 1 markah. 1 markah. Sebab kena satu markah lagi hilang. Sebab satu lagi salah. Sebab soalan B ni 2 markah. Satu jawapan betul, satu lagi salah, tetap dapat 1 markah. Okey? So, kalau boleh kita nak 2 markah lah. Okey, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Siapa yang nak tanya? Silakan. Tak ada? Jelas Boleh Okey Baik, kita pergi soalan yang kedua. Okey, baik, kita pergi soalan kedua. Kalau nak tanya, bagi tahu Kita pergi soalan kedua Okey, soalan kedua. Kita ada gambar rajah van di ruang jawapan menunjukkan set M dan set N dengan keadaan set semester iaitu M kesatuan N. Pada rajah ruang jawapan, lorikkan set M prime. Dia nak kawasan M prime, kan? Jadi macam biasa, kita boleh, ini tak payah tanda tak apa kan, tahu dah kan. Iaitu kalau nak M prime maksudnya ni kawasan M. Ni M. Kalau M prime di luar kawasan tu lah. Inilah kawasan dia. Kan? Dah siap. 1 markah. Okey? Itulah kawasan M prime. Saya lebih suka bila anda buat macam ni. Saya ambil pensel, kan, bila nak kawasan M prime tu, kan, bila saya jumpa soalan macam ni, dia nak M prime kan, apa yang saya buat adalah saya buat M dulu. Cari M dulu, saya tanda guna pensel, saya buat macam ni. Ni kawasan M. Jadi kita tahu dah, oh ni kawasan M. Jadi kawasan yang M prime tu adalah luar ni lah. Inilah kawasan luar M. Itulah M prime. Okey? Tak apa, kita nak buat garisan tu sekadar kita sekadar untuk kita tak melakukan kecuaian. Okey, kadang-kadang berlakunya orang kata confuse, tiba-tiba stuck dalam SPM. Pernah berlaku yang tu. Jadi ini sebagai panduan untuk anda tidak stuck insya-Allah dalam SPM. 1 markah Soalan B. Soalan B, dia nak apa? Dia nak gambar rajah van di ruang jawapan menunjukkan set X, Y dan Z dengan keadaan set semester X kesatuan Y kesatuan Z. Lorikkan X prime kesatuan Y persilangan Z. Okey, biasanya soalan B memangnya tu dia payah sikit. Okey. Apa nak kena buat? Kita buat X prime dulu. X prime ni dulu. Okey, X prime maksudnya selain daripada X. Jadi, tandakan kat sini. 1 2 3. Itu X prime. Boleh Sebab ni adalah X. Ni adalah X kan? Ni adalah X. Jadi selain X adalah ni lah yang standard tick tu. Boleh Okey, itu X prime. Kemudian selesai yang tu, saya nak buat yang betul, yang kurungan pula. Nak buat kurungan dulu boleh, tak ada masalah Okey, Y bersilang dengan Z. Y bersilang dengan Z. Kat manakah tempat Y bersilang dengan Z tu? Kalau kita tak pasti, kita boleh tanda tick juga pada Y bersilang dengan Z tu. Okey. So kita tanda sini lah, Y bersilang dengan Z Kalau saya buat Y dulu, saya nak buat Y dulu Saya buat Y dulu. 1 ni Y, ni masih Y ni kalau boleh tak saya guna pen lain bagi nampak beza sikit. Ni untuk Y Y untuk biru Y 1 2 3 tu untuk Y. Okey. Untuk Z pula, warna apa hijau. Z. Untuk Z pula Z kawasan dia ni lah. Okey. 1. Alamak besarnya. 2.
Okey. Tu Z. Jadi kawasan yang bersilang dengan Y bersilang dengan Z, yang mana? Yang bertanda 3 tu. Ni. Ini adalah kawasan yang bersilang dengan Z. Dia ada 3 ni kan. Satu. Ni kawasan bersilang dengan Z. Okey. Bersangat lah pen ni. Kita tukar jap. Tak sesuai lah. Pen ni kecil besar sangat. Semula dah macam ni. Okey. Okey, baik. Semula tadi untuk X prime adalah yang ni. 1, 2, 3. Itu untuk X prime. Okey. Untuk Y bersilang dengan Z. Okey, saya buat yang ni lah. Ni Y. Okey, Y. Y. Ni Y. Ni Y. Untuk Z pula, yang ni. Ni Z. Jadi untuk Y bersilang dengan Z ini, nampak ni yang ada tanda apa? 3 tanda ni. Yang ni adalah untuk maksudnya adalah persilangan Y dengan Z. Tapi itu bukan jawapan, sebab dia nak yang macam ni kan. Dia nak X prime kesatuan dengan Y bersilangan Z. Jadi kita ambil lagi 2 tanda double tu. Ni satu dan ini satu. Maka inilah jawapan yang kita cari. Okey, 2 markah. Boleh? Ada nak tanya? Boleh faham tak faham? Okey ke? Senyap je? Okey, Ustaz. Boleh ya? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Okey. Okey, tadi saya bagi tahu kan, bila jumpa soalan yang melibatkan kurungan, better buat kurungan dulu lah, bagi tak keliru kan. Lebih baik anda buat dalam kurungan dulu. Okey. Walaupun kita tak ada masalah pun tak buat kurungan, tapi lebih baik kita selesaikan yang kurungan supaya tidak menyusahkan kita di kemudian. Okey, lebih baik kita buat dalam kurungan dulu. Okey, itu 3 markah. Selesai. Kita pergi. Okey, boleh. Okey, baik, kita pergi seterusnya. Soalan ketiga. Kita ada rajah lagi. Kali ni dia nak apa? Dia nak P bersilang dengan R. Okey, P bersilang dengan R. Jadi yang pertama kita lodikkan P dulu. Okey, P tengok dia nak P kan. P bersilang dengan R. Kita buat P dulu. Jadi saya tandakan P. 1, 2, 3, 4. Cuba tengok betul tak? Yang saya tanda tu adalah kawasan P. Sebab walaupun Q tu segitiga, tapi Q tu dalam kawasan P, maka P berhak untuk ditandakan, sebab itu kawasan P. Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Yang saya tanda tik tu adalah kawasan P. Okey, pedulikan Q tu, pedulikan lain. Kita utamakan P dulu sebab kita nak P kan. Kita kena tanda semua kawasan P. Okey, kemudian kita lorik apa pula? Kita akan lorikkan R pula. Okey, lorikkan R R bermula sini, nampak ni kawasan R ni kan. Ni mula dia 1, 2, 3. Betul tak? R kan? Okey, itu kawasan R. Jadi nampak ada 2 tempat yang saya tandakan double tick. Itulah jawapan kita cari. Tu ni dah jawapan kita. Lorikkanlah macam ni. Dah siap. 1 markah. Boleh Faham Okey, baik. Kita pergi seterusnya, soalan B. Okey, soalan B. Macam biasa, dia akan bagi susah sikit. Dia nak Q kurungan Q bersilang dengan R atau kurungan kesatuan P prime. Okey, so apa nak buat? Kita buat dalam kurungan dulu. Okey. Kita akan tandakan kawasan Q. Tandakan kawasan Q dulu Ni Q 1, 2. Itu kawasan Q. Selesai. Lepas tu kita nak buat R pula. Kawasan R adalah ni kawasan R. 1, 2, 3. 3 tanda untuk kawasan R. Okey, jadi untuk yang bersilang Q dan R tu, tempat yang tanda double lah. Inilah dia. Dah siap satu. Okey. Sekarang kita buat yang ujung. P prime. P prime maksudnya kawasan selain P. Cuba tengok. Kawasan taklukan P tu, ni kawasan taklukan P. Nampak? Jadi masa ni kita ambil kawasan yang di luar kawasan hijau. Jadi tandakan ini. Nampak? Jadi kita kat sini kita nampak ada satu lagi kawasan yang double prime pula. Double
Jadi kita tandakan sini juga. Maka inilah jawapan kita. Selesai. 2 markah. Boleh? Ada tanya setakat ni? Ada tak? Tak ada Boleh buat Boleh faham Semua? Jangan senyap je. Kalau ada nak tanya, tanya. Boleh Ustaz. Boleh Boleh, Ustaz. Baik. Kalau faham, alhamdulillah. Tahniah. Baik. Jadi, Ustaz. ya silakan. Ya, memang tak payah ni Ustaz, tak payah ikut yang kesatuan ataupun atau persilangan tu. Maksudnya macam mana? Maksudnya tak Maksudnya ikut. kan kita tanda kawasan Q je dengan kawasan R je dengan kawasan P prime. Maksudnya kita tak payah ikut yang kesatuan. Dia mahu kesatuan, dia nak ada persilangan tu kan ada kesatuan, kita ikut yang tu. Boleh dapat Sebenarnya jawapan. ni dah ikut dah ni. Sebenarnya ni dah ikut dah ni. Nampak ni. Dia nak yang ni kan. Dia nak yang sekejap guna ni Dia nak yang ni. Okey, yang saya guna warna kuning ni lah dia. Ni warna kuning ni. Itu maksud dia. Lepas tu saya nak P prime pula kan. P prime yang ini. Betul. Kesatuan ni maksudnya kita ambil 2 tempat yang bersilang tu. Ni lah dia. Ni lah dia. Yang double tick tu. Ni lah kawasan dia. Itulah kita ambil dia. Okey. Jadi bila kita guna kaedah tanda tu tak payah nak fikir dah. Nak ambil betul tak ikut kesatuan ke persilangan ke, tak payah, tak perlu. Memang dah ambil dah. Okey, insya-Allah boleh membantu anda untuk menjawab soalan ini lebih baik. Jadi saya dah bagi tahu 2 kaedah. Kaedah pertama kaedah nombor, satu lagi kaedah tanda. Jadi terpulang kepada anda nak guna kaedah mana tu. Yang penting adalah anda boleh jawab soalan ini perfect. 3 markah, skor dalam tangan. Itu yang penting. Kaedah tu nombor 2. Nak guna kaedah mana, cikgu awak ajar kaedah lain pun tak kisah. Ikut je. Mana yang mudah anda gunakan, yang penting anda boleh jawab soalan ini tanpa ada sedikit pun kesilapan. Itu yang saya harapkan. Okey, baik. Kita pergi soalan seterusnya. Lagi 2 soalan. Kali ini kita beralih kepada kata hatu. Okey, nampak soalan set ni popular sebab dia keluar kata 2, kata hatu pun keluar juga. Kata hatu macam ni. Biasanya macam ni lah. Okey, diberi set semester X. Okey, nombor tu adalah antara 20 hingga 33. Tapi awas. Kenapa awas? Sebab simbol ni main peranan. Okey, simbol ni main peranan. Simbol macam ni kan. Yang ni dengan yang macam ni. Ada peranan dia. Kalau yang ni saya panggil dia simbol double, yang ni single. Kalau yang double ni nombor tu termasuk. Kalau yang single tu nombor tak masuk. Okey, baik, kita tengok apa yang masuk, apa yang dikatakan masuk tak masuk ni. Okey, bila dikata 20 kurang daripada X kurang dan sama dengan 33. Maksudnya nombor yang kita akan senaraikan untuk set semester itu, set semester ni kan. Ni kan. Apa saya luka ni? Okey. Macam ni. Ialah dia mesti mula dengan 21. 20 tu tak masuk. Kenapa 20 tak masuk? Sebab 20 ni depan dia simbol ni. Kurang daripada. Jadi kurang daripada 20 tak masuk. Dia mesti start lebih pada tu. 21 lah. Okey. Jadi kita mulakan 21, teruskan 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33 masuk tak? 33 masuk sebab dia ada simbol double ni, nampak ni? Simbol double ni maksudnya 33 tu dikira sekali. Jadi kita akan tulis 33 dalam kita punya jawapan untuk set semester. Okey ni jawapan kita. Set semester ni adalah tempat kita buat rujukan. Segala nombor lepas ni akan bergantung pada set semester kita. Jangan fikir nombor lain, fikir yang kat situ je. Sebab tu kena senaraikan. Sebab tu saya galakkan murid-murid ataupun calon SPM, bila dia bagi macam ni, julap macam ni, sila senaraikan. Okey, sila senaraikan, anda lebih selamat. Jangan fikir congak je, ni nombor masuk ni, tak masuk ni. Jangan macam tu. Senaraikan. Ambil masa sikit, senaraikan. Lagi selamat. Okey? Okey, sekarang dia kata yang set kedua pula, set K ni. Set K dia kata, nampak ni. Nombor itu nombor itu adalah hasil tambah 2 digitnya ialah nombor ganjil. Apa maksud dia? Maksudnya, tengok pada set semester ni, manakah antara pasangan 2 digit? Digit ni maksudnya macam ni. Yang ni 1 dipanggil 1 digit. Kalau saya buat 12, berapa digit? 2 digit.
Itu 2 digit Kalau 123, 3 digit. Boleh faham? Okey, sekarang dia kata, manakah pasangan 2 digit tu yang bila tambah dapat ganjil? Faham Nombor ni, katalah 21 kan? 21 kan? 2 tambah 1 berapa? 3 kan? Itu ganjil lah tu. Yang tu dia nak. Jadi, kita buat macam ni. Untuk K, saya buat K dulu saya tak buat K prime lagi ni. Saya buat K dulu. Untuk K, manakah pasangan 2 digit tu bila tambah dapat ganjil kan? Jadi inilah 21, 2 tambah 1 3. Jadi saya tulis balik 21. Okey? Ataupun saya nak pangkang boleh juga. Pangkang boleh juga, lagi senang. Kan untuk K saya guna pen lain Ini nombor ni 21. Sebab dia boleh tambahkan 2 tambah 1 dapat 3. 2 tambah 2 tak boleh sebab 2 tambah 2 dapat 4 kan. Biarkan. Lepas tu seterusnya 23. 2 tambah 3 5 ganjil. Ini dia. Itu untuk K. Seterusnya 24. 2 tambah 4 6 tak boleh, dia genap. Seterusnya 25. 5 tambah 2 7. Ni nombor dia. 2 tambah 6 tak boleh, nombor genap. 2 tambah 7 9. Ini nombor dia. Lepas tu 2 tambah 8 10 tak boleh, genap. Lepas tu 2 tambah 9 9 10 11. Ganjil. Yang ni 30. 3 tambah 0 3. Ganjil. Okey. Kemudian ni 31. 3 tambah 1 4. Genap. Tak boleh. Kemudian 32. 3 tambah 2 5. Boleh. Ganjil. 3 tambah 3 6. Okey, itu je. Itu adalah yang saya tanda, yang saya cross dengan pen warna kuning tu adalah untuk K. Okey. Sekarang K prime maksudnya yang saya tak potong lagi. K prime maksudnya apa yang saya tak potong lagi? Iaitu ni 22, 24, 26, 28, 31 dan 33. Itulah maksudnya untuk K prime. Maka jawapannya adalah, mana jawapan dia? Jawapannya adalah A. Betul? 22, 24, 26, 28. Okey. So jawapannya adalah A. Boleh? Okey Dia faham Ada nak tanya? Tak ada Okey. Tadi nampak tak masa mula-mula tadi saya nak cuba senaraikan K Saya nak cuba senaraikan K. Saya rasa tak perlu sebab kita hanya buang masa. Tanda je lagi bagus. Kita buat senarai set semester dulu, lepas tu kita tanda je. Sebab ni ke tahap tu tak perlu, kita tak boleh banyak bazir masa. Kita kena secepat mungkin, kita kena buat dengan pantas. Sebab masa tak banyak. 1.5 jam, 40 soalan. Banyak tu. Okey, nak kena cepat. Jadi kita minimaskan kita punya kaedah. Okey, soalan terakhir untuk malam ini. Diberi rajah 33 menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semester P kesatuan Q. Dia bagi rajah. Okey, diberi NP. N ni yang benar apa? N kecil ni adalah bilangan nombor lah, berapa bilangan nombor tu dalam ataupun unsur dalam rajah set tu lah. Okey, dia kata bilangan bagi unsur P ataupun set P, bilangan bagi set P adalah 97. Maksudnya kawasan P ni total adalah 97 kan. Tu maksud dia. Kemudian bilangan Q adalah 79 dan bilangan P bersilangan Q ada 22. Maksudnya ni, yang ni bilangan P bersilangan Q adalah maksudnya ada yang tengah. Antara P dengan Q mana yang bersilang tengah? Ni lah kan. Ni lah persilangan P dengan Q kan. Yang kat situ 22 maksud dia. Jadi apa nak buat? Kita siap letak kat sini 22. Boleh faham? Sebab dia kata yang ni bilangan P, set P persilangan dengan Q. Maksudnya kawasan persilangan Q ni lah tengah ni. 22 kan. Jadi maka saya letak tu, saya letak kat sini 22. Okey? Okey, sekarang apa nak buat? Cari baki dekat kawasan P ni pula. Okey, tadi dia bagi tahu dah. Nilai keseluruhan P adalah 97. Jadi apa nak kena buat? Sini saya buat 97 tolak dengan 22. Okey? 22 tu maksudnya unsur P pun dia ada, unsur Q pun dia ada. Tapi kalau P saja maksudnya dia tak geng dengan Q, tak dicampur dengan Q. P saja. Tu sebab tu ada beza. Okey? Jadi kita buat 97 tolak 22. 22 ni tolak yang ni tengah-tengah ni. Maka dapatlah kawasan dia adalah 75. Maksudnya kawasan yang ni
Yang ni Yang ni kan. Ni adalah 75. Boleh? Saya benar balik supaya nampak lebih jelas. Jadi yang ni 97 tolak dengan 22, jawapan adalah 75. Sama juga, benda yang sama kita buat untuk Q. Berapa total untuk Q tadi? Total dia adalah 79. Kan? Keseluruhan. Tolak yang 22 tu. Jadi 79 tolak dengan 22, jawapan kita adalah 57. Okey? Boleh? Jadi sekadar untuk meringkaskan, kawasan ni adalah 57. Ni 75. Yang persilangan 22 dan Q adalah 57. Okey? Maka soalan tanya, berapakah bilangan bagi setiap semester? Maksudnya berapakah bilangan semua sekali? Maka kita tambahkanlah semua. Jadi 75 tambah dengan 22 tambah dengan 57. Maka jawapan kita adalah, siapa dah kira ni? 75 tambah 22 tambah 57 berapa? Siapa boleh tolong kira? 154. So jawapan kita adalah C. Okey? Itulah antara kaedah untuk jawab soalan ketah 1. Sebenarnya ketah 1 ni banyak pattern soalan untuk set. Tapi untuk permulaan cukup untuk kita faham yang ni dulu. Okey? InsyaAllah ada masa lagi kita akan kemuka balik soalan set yang lain, bentuk yang lain pula. Okey, ada soalan tak setakat ni? Mana-mana pelajar ataupun nak murid lepas sekolah lain ke nak tanya, silakan. Ada tak sebarang masalah? Tak ada boleh faham setakat ni untuk bengkel malam ni boleh faham boleh? Boleh. Okay, kalau boleh faham, saya akan tanya. Alhamdulillah. Dan bengkel kita berakhir pada hari ini. Dan nanti saya akan sharekan video ni untuk mungkin ada pelajar kita ataupun kawan-kawan kita yang tak dapat tengok pada malam ni kan, dia akan tengok semula lah. Okey. Dan terima kasih. Kita akan jumpa pada sesi akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe at home. Jumpa lagi semua. Terima kasih. Okay, sama. Terima kasih.